Kita lihat kepada bahagian kedua iaitu audit fizikal. Dan audit fizikal ini sangat penting kerana ia merangkumi 70% daripada markah keseluruhan di dalam senarai semat OSHWA itu sendiri. Kita lihat terlebih dahulu elemen audit fizikal yang pertama adalah elemen A, iaitu bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Untuk elemen audit fizikal ini, terdapat beberapa perkara yang akan diperiksa iaitu pelabelan, kawalan risiko, tanda amaran, penstoran dan juga helaian data keselamatan ataupun SDS. Sekiranya pihak majikan tidak menggunakan sebarang bahan kimia berbahaya di tempat kerja, elemen keputusan bagi OSHWA akan ditandakan sebagai NA untuk semua bahagian tersebut. Sekiranya pihak majikan menggunakan bahan kimia berbahaya di tempat kerja, maka semua elemen ini akan diperiksa. Yang pertama adalah bahagian pelabelan. Untuk bahagian pelabelan, pihak majikan hendaklah memastikan pelabelan mengikut Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ataupun Class Regulation tahun 2013. Sekiranya pelabelan tidak mengikut peraturan kelas, maka keputusan OSHWA akan ditanda sebagai tidak. Seterusnya adalah kawalan risiko bagi bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Semua kawalan risiko untuk bahan kimia hendaklah mengikut laporan CHRA seperti di bawah, iaitu mestilah mempunyai prosedur kerja selamat bagi penggunaan bahan kimia dan pekerja hendaklah dilatih mengenai penggunaan bahan kimia tersebut. Selain itu, ada atau tidak alat pelindung diri yang sesuai diberikan kepada pekerja yang menggunakan bahan kimia tersebut, atau adakah pihak majikan memasang sebarang alat kawalan kejuruteraan dan adakah ia diselenggara mengikut jadual, atau kawalan risiko tersebut hendaklah dilaksanakan mengikut hierarki kawalan seperti yang dinyatakan dalam Peraturan USH tahun 2000. Selain itu, kawalan risiko bagi bahan kimia juga hendaklah berdasarkan pada HIRAC ataupun JHA ataupun JSA yang telah dibangunkan oleh pihak majikan itu sendiri. Seterusnya, bagi tanda amaran pula, sekiranya tanda amaran ditandakan dengan tulisan berwarna merah dan juga latar belakang putih, keputusan OSHWA akan ditanda sebagai ya. Sekiranya pihak majikan gagal memasang tanda amaran seperti mana dalam Peraturan 29 USH tahun 2000, maka keputusan OSHWA akan ditanda sebagai tidak. Kita masih lagi di bahagian elemen A, iaitu bahan kimia berbahaya. Di bawah elemen bahan kimia berbahaya ini, antara elemen yang akan diperiksa juga adalah bahagian penstoran. Untuk bahagian penstoran ini, terdapat beberapa perkara yang akan diperiksa. Pertama, adakah bilik stor disediakan untuk bahan kimia yang digunakan di tempat kerja? Dan yang kedua, adakah bahan kimia di dalam stor tersebut diasingkan dengan barang lain? Dan yang ketiga, adakah safety data sheet disediakan berhampiran dengan stor tersebut? Dan adakah alat pemadam api disediakan di stor yang disediakan untuk bahan kimia? Seterusnya, adakah tanda amaran yang dipamerkan mengikut kategori hazard? Dan adakah sistem pengawalan seperti banwall, penggera kebocoran, leak detector, eye wash, emergency shower dan lain-lain disediakan atau tidak oleh pihak majikan? Dan adakah sistem pengudaraan disediakan dalam keadaan baik dan sempurna? Sekiranya stor tidak mematuhi kesemua elemen yang saya terangkan ini, maka keputusan OSHWA akan ditanda sebagai tidak. Seterusnya, elemen A5 iaitu elemen safety data sheet. Untuk elemen safety data sheet, pihak majikan hendaklah memastikan bahan kimia mempunyai safety data sheet
yang disediakan daripada pihak pembekal dan adakah ia dipamerkan? Berdekatan dengan bahan kimia yang digunakan di tempat kerja dan adakah SDS tersebut mudah didapati untuk pekerja yang menggunakan bahan kimia tersebut? Sekiranya pihak majikan gagal mematuhi elemen safety datasheet ini, maka keputusan OSHA akan menjadi tidak. Kita pergi kepada bahagian audit fizikal bagi pengurusan bunyi bising. Di bawah pengurusan bunyi bising terdapat dua perkara yang akan diperiksa, iaitu kawalan risiko dan juga tanda amaran. Keputusan untuk kawalan risiko akan ditanda sebagai ya sekiranya pihak majikan mengambil salah satu tindakan kawalan berikut, iaitu mengawal bunyi bising dari segi punca bunyi bising itu sendiri, sama ada dari segi kaedah penghapusan ataupun penggantian. Dan kedua, mengawal bunyi bising dari segi perantara bunyi, sama ada kaedah kawalan kejuruteraan ataupun kawalan secara pentadbiran. Dan yang ketiga, mengawal bunyi bising dari segi penerima bunyi, sama ada daripada kaedah kawalan pentadbiran ataupun pemakaian alat pelindung diri. Untuk maklumat anda semua, terdapat 5 hierarki kawalan bagi mengawal bunyi bising. Pertama adalah kaedah penghapusan, yang kedua adalah kaedah penggantian, yang ketiga adalah kaedah kawalan kejuruteraan, yang keempat adalah kawalan pentadbiran, dan yang terakhir adalah pemakaian alat pelindung diri. Dan sebagai contoh, kawalan kejuruteraan untuk mengawal bunyi bising adalah seperti memasang alat penyerap pada logik ataupun jentera yang mengeluarkan bunyi bising. Sebagai contoh adalah pemasangan absorber, pemasangan silencer, pemasangan alat penebat pada alat ataupun jentera yang mengeluarkan bunyi bising. Seterusnya adalah kawalan secara pentadbiran. Kawalan pentadbiran ini adalah di mana pihak majikan menghadkan masa bekerja bagi pekerja-pekerja yang terdedah pada bunyi bising, dan pihak majikan ada menyediakan job rotation untuk pekerja supaya pekerja tidak terdedah terlalu lama di tempat yang terdedah kepada bunyi bising. Dan yang terakhir adalah pemakaian alat pelindung diri. Untuk kawalan risiko ini, jika pihak majikan mengadakan langkah kawalan dari segi menyediakan alat pelindung diri, keputusan juga akan ditanda sebagai ya, dan ia merupakan langkah kawalan yang terakhir bagi mengawal bunyi bising. Dan keputusan akan ditanda sebagai tidak sekiranya pihak majikan tidak mengambil mana-mana langkah kawalan yang saya terangkan tadi. Seterusnya adalah pemasangan tanda amaran. Keputusan akan ditanda sebagai ya sekiranya pihak majikan memasang tanda amaran di kawasan yang terdedah kepada bunyi bising. Dan tanda amaran ini adalah di bawah Peraturan 8 Peraturan Bunyi Bising tahun 2019. Dan kawasan bunyi bising hendaklah ditanda sebagai zon perlindungan pendengaran ataupun tanda amaran lain yang sesuai untuk tempat kerja yang terdedah kepada bunyi bising. Sekarang kita pergi kepada bahagian elemen C ataupun bahagian ergonomik. Untuk bahagian ergonomik, dua perkara yang akan diperiksa, iaitu adakah pihak majikan mengenal pasti masalah berkaitan ergonomik, dan yang kedua, adakah pihak majikan mengadakan langkah-langkah kawalan berkaitan dengan ergonomik. Sekiranya pihak majikan telah mengenal pasti masalah berkaitan dengan ergonomik di tempat kerja, maka keputusan OSHA akan ditanda sebagai ya. Contoh-contoh berkaitan masalah ergonomik dan pengendalian manual adalah seperti pergerakan berulang, daya berlebihan, postur janggal, postur statik, tekanan sentuhan, suhu melampau ataupun getaran. Sekiranya pihak majikan tidak mengenal pasti masalah berkaitan ergonomik tetapi wujud masalah, maka keputusan OSHA akan ditanda sebagai tidak. Sekiranya pihak majikan mengenal pasti tiada masalah berkaitan dengan ergonomik dan disahkan oleh pemeriksa, maka keputusan OSHA akan ditanda sebagai NA. Seterusnya adalah langkah-langkah kawalan.
Sekiranya pihak majikan mengambil langkah kawalan bagi mengurangkan masalah ekonomik di tempat kerja, maka keputusan Oshawa akan ditandis sebagai ya. Sekiranya pihak majikan tidak mengambil sebarang langkah kawalan berkaitan dengan ekonomik di tempat kerja, maka keputusan Oshawa akan ditandis sebagai tidak. Contoh-contoh langkah kawalan berkaitan ekonomik adalah seperti stesen kerja direka mengambil kira faktor ekonomik, atau kerusi boleh dilaras dengan ketinggian serta disediakan dengan back support, ataupun komputer dibekal dengan screen protector ataupun low radiation, ataupun sebarang langkah-langkah kawalan ergonomik yang dipraktikkan di tempat kerja.